Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada malam ini sambungan daripada yang minggu lepas mengenai perkara-perkara negatif terhadap istikharah untuk orang lain. Dia ada hajat, ada keperluan, ada pilihan, maka dia suruh orang lain buat istikharah untuk diri dia. Di sana ada beberapa perkara yang negatif. Di antara yang pertama, berkemungkinan akan terjatuh di dalam perkara yang memaksiatkan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Kerana banyak istikharah untuk orang lain ini, terutama dalam bab perkahwinan. Contohnya, apabila datang seorang yang mahu bertunang dengan seorang wanita yang mana elok agamanya, elok akhlaknya, dan dengan penuh keyakinan itulah keadaannya, baik, akhlaknya elok, agamanya elok, maka tiba-tiba datang seseorang, dia buat istikharah, dia kata, hasil istikharah aku kecenderungan terhadap orang ini adalah ditolak, tak perlu diterima pinangan orang lelaki ini. Sedangkan Nabi SAW telah bersabda, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuh. Apabila datang kepada kamu seseorang, iaitu lelaki yang mana kamu suka dengan agamanya, dengan akhlaknya, maka kamu nikahkanlah ia dengan anak perempuan kamu ataupun perempuan yang kamu menjadi wali. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Jika tidak, maka jika kamu tak buat seperti itu, maka akan jadi satu fitnah, kerosakan di permukaan bumi ini. Dalam satu riwayat yang lain, riwayat tadi adalah riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab bab nikah. Daripada Abi Hatim Al-Muzani, riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan, idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwiju. Apabila datang kepada kamu seseorang yang mana kamu suka akhlaknya, kamu suka agamanya, maka hendaklah kamu kahwinkan orang tersebut dengan pasangan dia. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasarun 'aridun. Jika kamu tak buat seperti itu, maka akan berlakulah satu fitnah, kerosakan di permukaan bumi ini, satu kerosakan yang besar. Justru itu, apabila mereka membuat istikharah untuk orang lain, maka kemungkinan akan berlaku perkara ini, iaitu berlaku perkara yang memaksiatkan Allah, berlaku perkara kerosakan yang besar. Disebabkan apa? Disebabkan istikharah adalah kecenderungan dia, kecenderungan orang yang buat istikharah. Sedangkan orang yang perlu, sepatutnya dia yang buat istikharah, dia tak buat, suruh orang lain buat. Bila orang lain buat, kecenderungannya bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bertentangan dengan saranan Nabi. Kadang-kadang istikharah ini untuk menunaikan kefarduan haji kepada orang yang mampu, maka dia tinggalkan haji, tak pergi menunaikan haji kerana istikharah orang lain. Jadi istikharah orang lain, dia nak tunaikan haji, nak perlu pergi haji ke tak? Sebab mungkin ayah dia ataupun mak dia tak sihat, kurang sihat. Jadi buat istikharah.
Bukan dia yang buat, orang lain yang buat. Bila orang lain yang buat sedangkan dia kemampuan dia ada, mak ayah dia tak sakit teruk pun, biasa je. Jadi sepatutnya dia perlu pergi haji sebab kemampuan dah ada. Tiba-tiba apa yang berlaku orang lain buat istikharah, maka orang lain akan menatijahkan hasil istikharah yang bertentangan dengan hukum yang sepatutnya. Perkara yang kedua adalah al-masyakil al-ijtimaiyah wal-usariyah atau ta'tiluz zawaj, iaitu masalah sosial, kekeluargaan, ataupun masalah perpecahan dalam rumah tangga. Kathiran ma takunu al-istikharah min al-ghair aw 'anil ghair 'a'iqan 'aniz zawaj, lianna istikharat al-mustakhir an-na'ib asyarat bidzalik. Banyak berlaku istikharah untuk orang lain ni, dia merosakkan rumah tangga, menyebabkan perpisahan, menyebabkan berlaku penceraian dalam rumah tangga. Kerana apa? Kerana istikharah orang lain buat istikharah dan mengisyaratkan kepada orang yang sepatutnya buat istikharah, dia kata maka tinggalkanlah pasangan kamu. Pada perkahwinan ini juga sebenarnya ba'da an yu'qad 'aqduz zawaj wa tatimmal umur ala ma yuram tutlab al-istikharah min fulanil mustakhir fata'ti bi rafat fayansa'u laha ahadu zawjaini aw man lahu alaqah bi ahadihima fayu'lin ar-rafd. Akad nikah dah terlaksana, telah dibuat, telah termeterai akad nikah, semua telah jadi. Tiba-tiba datang seorang yang buat istikharah, disuruh putuskan hubungan rumah tangga ini. Maka akan terhasillah perkara-perkara tak baik, negatif, masalah sosial, pertengkaran. Maka akan berlakulah naik turun ke mahkamah kerana perbalahan demi perbalahan. Jadi kita yang perlu, maka kita buat istikharah, bukan orang lain buat untuk kita. Ini antara beberapa perkara negatif lah, walaupun tak dinafikan ada perkara-perkara yang baik di sana. Perkara negatif yang ketiga, ulama sebut inna fatha babil istikharah anil ghair yuaddi ila hajari sunnatil istikharah. Siapa yang buat istikharah untuk orang lain ini, sebenarnya dia telah membawa atau telah membuka satu pintu. Pintu apa tu? Pintu meninggalkan sunnah istikharah. Istikharah ni kita yang ada hajat, kita ada keperluan, kita nak buat pilihan, kita buat istikharah. Bila mana kita suruh orang lain buat, kita telah meninggalkan sunnah yang sepatutnya kena buat. Sebab dinyatakan fakullama hazabana amrun, setiap kali menimpa kami satu urusan, asra'na ilal ghair mimman natawassam fihim al-khaira was-salah wa tarakna sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila menimpa kita suatu perkara, maka kita cepat-cepat pergi pada orang lain supaya orang lain yang doa keberkatan, kebaikan untuk kita. Sedangkan kita telah meninggalkan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat istikharah, doa orang lain kita minta juga, tapi yang terpenting kita sendiri kena usaha. Perkara yang terakhir, makna istikharah ini adalah maksudnya berserah segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal hanya kepada Allah. Wa talabul istikharah minal ghair, bila mana minta, menuntut seseorang yang lain membuat istikharah untuk pihak kita, itu sebenarnya adalah mendorong kepada tawakul. Bukan tawakal, tapi tawakal. Dalam bahasa Arab, tawakal usaha dan berserah. Tawakal dalam bahasa Arab adalah berserah semata-mata tanpa usaha. Sebab itu dalam bahasa Arab ini, kalau tawakal K-nya 2, maka itu maknanya usaha dan berserah kepada Allah. Kalau K-nya 1, bertawakal, wa tu panjang, WAA, K itu 1,
bertawakal. Bukan bertawakal, bertawakal. Apa maksudnya? Berserah semata-mata kepada Allah, tak ada usaha langsung. Sekalipun tidak dinafikan sebenarnya istikharah untuk orang lain ini adalah perkara yang positif dan juga memberi manfaat. Fa innaha la ta'du an takuna mujarrad istisyarah. Sepatutnya bolehlah kita katakan untuk orang lain kita minta dia doakan kebaikan untuk kita. Untuk orang lain ini kita minta dia tunjuk ajar kepada kita, tetapi bukan untuk buat istikharah untuk kita. Kita kena buat. So istikharah adalah kecenderungan hati kita, bukan kecenderungan orang lain. Kemudian kita lihat dalam bab sedekah. Sedekah untuk orang yang hidup, tiada khilaf, perbezaan di kalangan ulama mengenai harus. Harus apa itu? Harus mewakilkan kepada orang lain dalam pemberian sedekah. Ada hadis daripada Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab Sahih Al-Bukhari dalam bab zakat menyatakan an Ma'an bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadhtuha fa ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. Daripada Ma'an bin Yazid, dia kata ayah aku ni Yazid namanya, dia keluarlah beberapa dinar nak bagi sedekah. Jadi dia telah meletakkan beberapa dinar tersebut di sisi seorang lelaki di masjid. Faji'tu fa akhadhtuha. Maka aku pun datang, aku pun mengambil apa? Duit beberapa dinar tersebut, duit sedekah tersebut. Fa ataituhu biha, maka aku bawa datang sedekah tadi kepada ayah aku. Fa qala wallahi ma iyyaka aradtu. Maka ayah aku kata, Yazid, wallahi demi Allah, bukan duit ni aku nak kepada kamu. Ayah beri sedekah, dia bagi kepada seseorang yang berada di masjid. Wakilkan kepada AJK masjid, pihak masjid. Kemudian pihak masjid pula beri kepada anak dia Ma'an. Kemudian bila Ma'an ni ambil dinar tadi dan bawa kepada ayah dia, ayah tengok ni dinar aku bagi tadi. Maka ayah dia kata wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan maksud aku nak bagi pada kamu. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku, iaitu Ma'an bin Yazid, bawa isu ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, bagi kamu apa yang kamu niatkan wahai Yazid. Walaka ma akhadta ya Ma'an, bagi kamu wahai Ma'an apa yang kamu ambil. Yang kamu ambil tu bahagian kamu. Manakala Yazid tadi yang telah bagi sedekah, bagi zakat, telah selesai, itu zakat kamu. Di sini ulama-ulama Syafi'i mereka kata sekiranya la ibrata bi dhannil bayyin khata'u, tidak diambil kira kesalahan yang jelas. Dah tahu dia bagi zakat salah, bukan kepada asnaf, maka tak sah zakat tersebut, kena keluar duit lain, bagi pula sekali lagi. Dia berbeza dalam institusi kewangan, institusi pungutan zakat, satu entiti lah. Jadi bila mana kita berikan zakat kepada satu badan kerajaan, maka dia telah selewengkan, kita telah lepas sebab kita dah bagi. Kita tak dipertanggungjawabkan lagi. Tapi dalam isu ini, kalau kita yang bagi sendiri kepada asnaf tersalah,
Sebenarnya itu bukan asnaf, itu orang kaya cuma naik motor buruk. Sebab apa? Sebab dia malas nak beli motor baru dah, ataupun sedang beli motor baru 4 bulan lagi baru sampai. Jadi nampak motornya teruk sangat, pakaian pun bercompang-camping. Sebenarnya tak semesti dia miskin. Orang yang memberi zakat tersalah. Bila tersalah, maka zakatnya tak sah dalam mazhab Syafi'i, maka perlu dikeluarkan sekali lagi duit untuk beri zakat kepada asnaf yang selayaknya. Walaupun di sana ada ulama menyatakan tak menjadi masalah, kerana berdasarkan di akhir sabdaan Nabi, laka ma nawaita ya Yazid, apa yang kamu niatkan wahai Yazid, itulah yang kamu niatkan, walaupun kena pada anak kamu sendiri. Walaka ma akhazta ya Ma'an, dan bagi kamu wahai Ma'an, bahagian kamu. Bagi Yazid apa yang dia niatkan untuk bagi sedekah. Di sini memberi zakat kepada anak itu dibenarkan dengan syarat anak tersebut bukan di bawah jagaan kita. Mana anak tersebut dah besar, dah berumah tangga dah pun, dah ada anak semua, tapi miskin, kerja mungkin sebulan gaji 1,500 miskin lah. 1,500 sewa rumah pun 1,000 dah, 800. Jadi miskin. Bila miskin ini, maka ayah dia kaya. Banglo 4 tingkat. Ayah kaya, anak sewa bilik dengan anak isteri. Jadi ayah boleh bagi zakat kepada anak, sebab anak tadi bukan bawah tanggungan dia lagi. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam hadis ini menyatakan jawazul istikhlaf fi sadaqah. Boleh kita suruh orang lain, kita wakilkan pada orang lain untuk beri sedekah. Kita keluar duit kita ni nak bagi zakat, tapi kita tak bagi sendiri, suruh orang lain bagikan, boleh. Terutama sedekah sunat. Sedekah sunat ni makna bukan zakat, sedekah biasa, lagi boleh lah. Zakat pun boleh wakil, maka sedekah biasa pun boleh wakil. Lianna fihi naw'un israrun, kerana di dalam sedekah sunat ini, di dalam perkara istikhlaf, iaitu wakilkan kepada orang lain, sebenarnya adalah satu jenis daripada rahsia. Sebab bila kita sedekah, kadang-kadang orang kenal kita, orang tengok tangan kita. Jadi kita nak rahsiakan perkara ini, kita bagi kepada seseorang yang lain. Kita bisik dengan dia, kita bagi, dia seorang je tahu, kemudian dia masuk dalam tabung masjid atau bagi kepada seseorang. Itu adalah satu jenis daripada rahsia. Israr. Amma idza tasaddaqa ahadun min malihi an akhar wa a'lamahu bidzalik waqa'a sadaqahu anhu biiznihi. Apabila seseorang memberi sedekah kepada bagi pihak seseorang yang lain, saya bagi sedekah tapi niat untuk arwah abang saya ke, arwah adik saya ataupun arwah ayah saya ke, saya niatkan, waqa'a sadaqatun anhu biiznihi, maka berlakulah sedekah, jadilah sedekah tadi untuknya. Walaupun saya buat, tapi abang saya atau pak ayah saya dapat bahagian pahalanya. Bila dengan izin daripada orang tersebut. Wa amma idza tasaddaqa ahadun min malihi an akhar bighairi idnihi, apabila seseorang bagi sedekah tapi untuk orang lain tanpa izin dia, saya bagi sedekah, niat pahala ni untuk abang saya masih hidup, ayah saya masih hidup contoh, tapi tak nak bagi, tak minta izin dulu pada dia, bagi sedekah niat untuk dia, sepatutnya kena minta izin tu, tak minta izin. Adakah sampai pahala sedekah itu kepada orang lain ataupun tak sampai? Menyedekahkan pahala kepada orang lain sampai ke tak sampai? Pahala sedekah lah. Masalah ini sebenarnya ada khilaf di kalangan ulama, samalah seperti mana dibincangkan mengenai pahala sembahyang untuk orang lain, pahala puasa untuk orang lain. Untuk orang lain maksudnya untuk orang yang hidup.
ulama-ulama Hanafi dan juga ulama Hanbali, mereka mengharuskan perkara ini. Boleh buat apa juga sedekah, apa juga ibadat, niatnya untuk orang yang masih hidup. Dan niat sedekahkan pahala ni untuk orang yang masih hidup. Ibnu Abidin rahimahullahu ta'ala dalam mazhab Hanbali, dalam kitabnya yang berjudul Hasyiatu Ibnu Abidin dalam kitab Az-Zakah, dia kata wal afdal liman yatasaddaqa naflan an yanwiya thawab li jami'il mu'minina wal mu'minat li'annaha tasilu ilaihim wa la yunqasu min ajrihi syai'un. Ibnu Abidin kata yang afdal, yang lebih aula adalah bagi orang yang bersedekah sunat ini, yang aulanya apa, dia niatkan pahala ni bukan untuk seseorang individu, bahkan seluruh muslimin dan juga muslimat, mukminin wal mukminat, supaya sampai supaya pahala tadi ditakmimkan, diumumkan sampai kepada seluruh orang Islam dan tidak dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Dan disyaratkan izin orang yang hidup untuk sedekah bagi pihaknya, illa ma khussa bidalil, melainkan apa yang dikhususkan dengan dalil. Mana bila kita nak buat sedekah untuk orang lain, kena izin dulu. Melainkan kalau ada dalil yang mengkhususkan perkara ni tak perlu izin, maka tak perlu izin. Seperti mana seorang wanita menginfakkan daripada harta suami dia, dia bagi sedekah tapi guna harta suami dia tanpa izin yang khusus daripada suami dia. Walaupun suami dia ni memberi izin kepada isteri dia untuk menggunakan harta-harta dia dengan keizinan yang umum. Ataupun isteri dia tahu, kalau suami dia tahu pun dia akan okey je. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza anfaqat al-mar'atu min kasbi zawjiha an ghairi amrihi falahu nisfu ajrihi." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza anfaqat al-mar'atu", apabila seorang perempuan telah memberikan nafkah, telah menginfakkan min kasbi zawjiha, daripada hasil yang duit daripada yang suami dia kerja. Suami dia kerja dapat duit itu isteri dia sedekahkan, an ghairi amri, untuk selain urusan suami dia, urusan orang lain, dia bagi sedekah untuk orang lain, falahu nisfu ajri, bagi suami juga dapat separuh pahala. Falahu nisfu ajri, dia tak sedekah suami dia, tapi suami dia cari duit, isteri yang ambil duit suami sedekah, dia akan dapat pahala juga suami. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqat al-mar'atu min ta'ami baitiha ghayra mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha bima kasaba wa lil khazini mithlu dhalik la yanqusu ba'dhum ajra ba'din syai'an. Apabila seseorang perempuan memberi nafkah daripada makanan rumah dia, makanan rumah dia yang tak rosak lah, mana bukan makanan basi, bukan makanan dah expired, tak, makanan yang elok daripada rumah dia, dia bagi sedekah, kana laha ajruha bima anfaqat, perempuan dia dapat pahala apa yang diberikan, wali zawjiha bima kasaba, suami pun dapat pahala apa yang diusahakan. Diusahakan dapat duit, isteri beli barang rumah, walil khazin mislu zalik. Dan tidaklah mengurangkan sebahagian mereka akan pahala sebahagian yang lain sedikit pun. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala telah berkata, wa fihi raddun ala man ayyanahu fima adina lahu fi dhalik wal awla an yuhmal ala ma idha anfaqat man alladhi yakhussuha biha idza tasaddaqat bihi bighairi isti'zani fa innahu yasduqu qawluhu
min kasbihi fayu'jaru alayh wa kaunuhu bighairi amrih yuhtamal an yakuna adna lahu bi tariqil ijmal lakin al-manfi ma kana bi tariqit tafsil. Ibnu Hajar menyatakan dalam kitabnya Fathul Bari, dalam Kitabul Buyu', dalam mentafsirkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum, wahai orang beriman, infaklah perkara yang baik yang kamu usahakan, bukan dah rosak baru nak bagi orang. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata dalam hadis ini telah menyangkal kepada orang yang menentukan man ayyanahu fima adina laha fi dhalik, mengenai perkara yang dia diberi izin untuk perkara tersebut sahaja. Sebenarnya yang aulanya kita mahmulkan, kita letakkan hadis yang dibacakan tadi, idza anfaqat, apabila seorang perempuan telah menginfakkan, manil ladzi yakhussuha bih, yang mana dia khususkan sedekah ni untuk orang tersebut. Idza tasaddaqat bihi bighairi isti'zani, dia beri sedekah tanpa izin daripada suaminya, maka termasuklah kaunuhu min kasbih, termasuklah ia daripada usahanya, fayu'jar alaih, dan diberi pahala kepada suami disebabkan dia menjadi asbab untuk adanya barang di rumah yang isteri berikan sedekah. Ataupun dalam hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan yang tak boleh itu apa dia, wa kaunuhu bighairi amrihi yuhtamal, wa kaunuhu bighairi amri, iaitu isteri infakkan harta suami dia tanpa urusan suami dia, bukan urusan suami dia, urusan lain. Di sini ulama kata kebarangkalian an yakuna adina laha bi tariqil ijmal, kemungkinan suami dah bagi izin kepada isteri tapi tak dispesifikkan izin apa, tapi penggunaan harta suami dah benarkan. Cuma tetapi manfi, benda yang tak boleh itu mestilah secara tafsir terperinci. Guna umum, nak guna duit, nak ambil untuk apa pun tak apalah. Tapi yang tak boleh kena dispesifikkan. Apa yang tak boleh. Kemudian kita lihat sedekah kepada si mati. Tadi sedekah untuk orang hidup, itu perbincangan kita satu persatu. Sekarang kita lihat sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia. Tidak ada khilaf di kalangan ulama', tidak ada perbezaan di kalangan ulama' mengenai harus sedekah untuk si mati. Ini dikatakan dalam kitab-kitab mazhab Hanafi. Kitab mazhab Syafi'i pun dinyatakan perkara yang sama dalam kitab I'anatul Talibin, kitab Kasyaful Qina', kitab Imam Al-Buhuti, juga dalam mazhab Hambali menyatakan perkara yang sama, iaitu tak ada khilaf di kalangan ulama' harus memberi sedekah untuk disampaikan pahalanya kepada si mati. Di antaranya adalah sedekah jariah. Sedekah jariah ini ulama' nyatakan maksudnya wakaf, seperti wakaf mushaf Quran. Tapi tuan-tuan tengok juga, Quran ni pergi tempat orang asli bolehlah, tempat-tempat yang terpencil Quran tak ada. Tapi dekat surau masjid, tuan-tuan nak tengok Quran dalam rak tu penuh. Habuk pun tak sempat nak lap. Tuan-tuan tambah lagi Quran wakaf. Quran wakaf. Quran wakaf nak tengok tempat lah. Kalau Quran pun kita nak beli wakaf, tengok yang lain daripada benda lain lah. Lain daripada yang lain. Mungkin ada terjemahan, ada tafsiran sikit, ada hukum tajwid ke apa, boleh diwakafkan. Tapi kalau Quran yang biasa saja, jadi tuan tengok kalau tak ada Quran dekat surau masjid tu, bolehlah letak sikit. Kalau dah ada, yang sedia ada pun tak terusik, tuan-tuan tambah lagi 3 kotak, 3 karton lagi tambah. Lagi beban masjid juga surau tu.
banyak perkara lain boleh buat. Duit tak semestinya dengan Quran wakaf ya. Sebab kita memang masyhur dengan Quran wakaf. Wakaf Quran. Tuan-tuan keluar shopping mall pun dia kata wakaf Quran. Untuk wakaf Quran. Sumbangan wakaf Quran. Sumbangan bina masjid, itu juga adalah wakaf. Sebab bina masjid ni hak kekal. Wa hifru bi'rin, dan juga menggali telaga. Ni di Kemboja lah selalunya. Untuk perkampungan orang miskin ni, selalunya mereka perlukan satu telaga untuk satu kampung tu. Jadi dipamkan telaga tu untuk kemaslahatan air, supaya orang boleh guna kampung tersebut. Ini wakaf juga. Tapi kita tak adalah sampai tahap tu. Kita alhamdulillah. Wa gharus syajar, dan juga menanam pokok. Min ghairihi anhu, tanam pokok min ghairihi anhu, untuk pihak orang lain, untuk pihak orang telah meninggal dunia. Fa innaha tanfa'uhu walau kana min ghairi wasiyah. Maka sedekah tersebut memberi manfaat kepada si mati, walaupun si mati tak wasiatkan apa-apa pun. Wa yasidu ilal mayyit sawabaha, dan yasidu ilal mayyit sawabuha, sampai kepada mayat ini pahalanya. Pahala apa? Pahala sedekah sampai kepada mayat. Ada hadis menunjukkan perkara-perkara ni, hadis yang banyak lah. Terutama dalam bab wakaf. Sedekah yang paling tinggi sekali wakaf lah. Selepas zakat wajib. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Al-Imam Muslim, apa dia? An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat, sesungguhnya mak aku dah mati dah. Uftulitat ni apa maksudnya? Maksudnya mati mengejut. Mati tu mati mengejut. Seorang lelaki ni mengadu, wahai Rasulullah, ibuku ni mati mengejut. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Aku meyakini kalaulah ibuku ni dia sempat cakap, dia akan bersedekah. Kalau dia boleh cakap, dia akan sedekah. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha, adakah pahala jika aku yang sedekah untuk dia? Dia boleh dapat pahala ke tak? Maka Nabi SAW menjawab, na'am, iya, dapat pahala. Inilah lafaz Imam Bukhari dalam Sahihul Bukhari dan Kitabul Janaiz. Hadis yang kedua, an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Sa'd bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Sa'd bin Ubadah, ibunya telah pun wafat. Pada ketika itu Sa'd bin Ubadah tidak ada di sisi ibunya. Faqala ya Rasulullah, maka Sa'd bin Ubadah kata, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha, ibuku telah pun mati, aku pula tak ada di sisinya. Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha, bermanfaat tak kalaulah aku sedekahkan untuk ibuku? Apa-apa sedekahlah. Qala na'am, maka Nabi SAW menyatakan, ya, bermanfaat. Qala fa inni ushiduka anna haiti al-mikhraf sadaqatun 'alaiha. Al-mikhraf maksudnya apa? Al-makan al-musmir. Bila Nabi kata boleh sedekah untuk ibu dia yang telah meninggal dunia, maka dia terus lantas lelaki tadi berkata, fa inni ushiduka, sesungguhnya aku wahai Rasulullah, aku bersaksi kepada kamu, anna haitiya, iaitu kebun aku, ladang aku yang penuh dengan buah-buahan yang sedang berbuah, yang sedang berbuah, itu adalah sedekah ke atasnya. Sedekah apa?
sedekah ke atas ibunya yang telah meninggal dunia. Sa'ad bin Ubadah sedekahkan pahala sedekah ini kepada ibunya telah meninggal dunia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi fa hal yukaffir anhu an atasaddaq anhu? Qala na'am. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Wasiyah. Seorang lelaki telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ayahku telah pun mati, wa taraka malan, dia tinggalkan harta tapi tak tinggal wasiat. Adakah diampunkan, dikafarahkan dosa-dosa si mati tadi sekiranya aku bersedekah untuk bagi pihaknya? Maka Nabi SAW menyatakan ia sampai pahala tersebut kepada si mati. Hadis-hadis ini adalah nas, teks menyatakan harus bersedekah bagi pihak si mati dan sampai pahala tersebut kepada si mati, dan juga memberi manfaat mayat tadi, mendapat manfaat dengan sedekah untuk si mati. Itu antara beberapa bab yang kita bincangkan mengenai sedekah. InsyaAllah selepas ini kita akan masuk sambungan dalam bab yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Ada apa-apa soalan? Tak ada apa-apa, cukup sekadar dulu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan, insya-Allah.